Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi buat semua penonton Terus Terang. Yang mana Terus Terang dibawakan khas dari studio Kita Budak Ampang. Yang mana insya-Allah dalam program Terus Terang seperti kebiasaannya kita akan jemputkan tetamu jemputan kita yang akan mengupas pelbagai isu berkait tentang isu semasa dan juga politik. Dan bersama saya masih kekal berada di samping ialah Datuk Hans Isaac. Khabar? Sihat Datuk Sihat. Okay. Saya excited hari ni sebab guest yang kita ada hari ni adalah sahabat saya, dah lama saya kenal. Sebelum saya masuk parti, sebelum saya fikir pasal Kita Budak Ampang, saya dah kawan dengan dia sebelum ni dalam industri kreatif jugalah. Tapi dia peguam. Itu menarik. Saya excited sikit. Jadi kalau kita tengok apa kata Datuk Hans tadi, bersahabat dah lama. Sebelum Kita Budak Ampang wujud pun, sebelum itu lagi pun dah persahabatan tu telah wujud ya. Jadi siapakah agaknya gerangan sahabat Datuk Hans ini? Okey, ini adalah tetamu jemputan kita untuk episod kali ini, di mana beliau merupakan senator yang juga sebelumnya pernah juga berkhidmat sebagai yang berhormat di Balik Pulau ya, yang mana beliau merupakan seorang pengamal undang-undang yang pastinya adalah satu nama yang tidak asing lagi di dalam Parti Keadilan Rakyat, iaitu Yang Berhormat Senator Yusmadi Yusof. Apa khabar Yang Berhormat? Khabar baik. Khabar yang sangat excited. Saya sangat excited ya. Saya pun excited dapat duduk sebelah kan. Apabila dua sahabat bertemu yang mana duduk bersebelahan pula tu, itu adalah satu perkara yang sangat menarik untuk episod kali ini. Yang mana seperti biasa Terus Terang kita akan mulakan terus dengan soalan. Jadi soalan pertama lah untuk nak ditanyakan kepada Yang Berhormat ya. Berkenaan dengan kajian Invoke. Ya, yang mana baru-baru ni sebuah surat khabar berbahasa Inggeris telah memaparkan kajian daripada Invoke Malaysia, yang mana daripada tinjauan yang dibuat agak menarik untuk kita perhalusi, kerana daripada tinjauan tersebut 51% rakyat Malaysia tidak pasti nak undi siapa untuk PRU yang akan datang. Jadi kita lupakanlah yang dari segi daripada parti-parti dan peratusan yang didapat. Kita nak fokus pada yang 51% ini, kerana ini rasanya pertama kali di dalam sejarah pilihan raya 51% masyarakat di Malaysia masih belum membuat keputusan siapakah yang mereka akan undi pada PRU yang akan datang. Silakan YB. Okey, pertama sekali saya ingin jelaskan, kita sebagai sebuah parti keadilan ni, dia bukan sebuah parti yang hanya bergerak berdasarkan keadaan semasa. Kita ialah mempunyai satu cita-cita yang mana kita masuk ke ruang politik membawa satu agenda sebagai satu reform parti. Kenapa saya kata itu? Saya ingat saya tahun 2007 sebelum saya pulang daripada Amerika dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan 51%. Kita tinggal satu seat je. Tinggal satu seat je di Pematang Poh tu. Kebetulan saya Allahyarham Christopher Fernando dan saudara Peguam Malik Imtiaz membela Datuk Seri Wan Azizah dalam petition election, satu-satunya kes melawan dengan Tan Sri Syafiq. Alhamdulillah kami menang sebab kebetulan tu Imam Sepak Tung. Jadi kami pun menang. Jadi maksudnya kalau di kala itu katalah saya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang nak balik daripada Amerika tu, alah satu seat macam mana nak menang? Itu andaian kan. Tetapi pemikiran Datuk Seri Anwar Ibrahim saya ingat lagi. Yusmadi, orang mana? Saya kata orang balik pulau. Jom kita balik, kita nafikan 2/3. Itu cara pemikiran seorang pemimpin yang punya clarity of thought. Bukan kata survey tu dia tak tahu, dia tahu. Tapi nak menunjukkan bahawa konteks Parti Keadilan ni, kita ialah satu parti yang ideological base. We have a mission. Kita datang bukan nak buat menjadi reaksi kepada keadaan semasa. Kita mau buat agenda. Hatta benda yang kawan katakan ketika itu, kalau orang tak yakin pun agenda kita, katalah kita kata keadilan untuk semua. Masyarakat masih lagi, kalau buat survey, mesti masih lagi politik kaum. Itu rata-rata 60 tahun. Adakah kita perlu fasrah? So, jadi saya bermula dengan yang tu. Jadi Parti Keadilan ni dia sebenarnya bukan berdasarkan survey. Dia berdasarkan agenda dan cita-cita. Kedua, adakah kita tidak petikan survey?
Tidak, kita kena terima kasih kepada Invoke kerana saya ingat pada hari yang lalu gerak kerja Invoke ni yang telah bagi kita satu asas supaya gerak kerja kita lebih efektif. Jadi kita apa yang saya maksudkan di situ, kita bukan sebuah parti yang hanyalah bergerak berdasarkan apa orang cakap. Tidak. Sebab tu saya Datuk Seri Ibrahim ni dia konsisten daripada muda sampai tua, agenda dia tu sama sampai sekarang. Kalau nak ikut tak payahlah dia ikut pandangan majoriti lah. So itu maksud saya tu. So jadi apabila rakyat tidak tahu memilih, saya rasa memang rakyat tak tahu memilih sebab parti yang ada sekarang ni, terutama pasca pertukaran kerajaan baru ni, dia tidak mendidik. Dia tidak mendidik. Malah yang berlaku di ruang awam ni bukan saja dia tak mendidik, dia bagi rakyat jadi lebih confused dan malah yang saya kena cakap untuk supaya rakyat lebih faham, dia insult rakyat punya intelligent. Menarik tu. So jadi bagi saya bukan masalah confused. Tanggungjawab negara, satu membina akal sihat masyarakat, itu dah tak buat. Yang kedua bagi confused. Yang ketiga dia hina lagi. Itu yang ada urutan-urutan itu, ada isu double standard, ada isu undang-undang tak pakai. Itu tanggungjawab bernegara tu di bawah pimpinan Pakatan Rakyat Perikatan Nasional ni, dia tak buat banyak tanggungjawab dia. So jadi dalam konteks itu, parti keadilan kita kena lihat kebetulan tokoh pemimpin kita pun pendidik. Agenda dia mendidik. Saya ingat lagi kita itu sebelum pulang, saya kata, bos, betul kan nak buat new economic agenda ni? Ini kita akan political suicidal. Kita menolak new economic policy. No, Yusmadi. I believe this is the right thing to do. I want to do it irregardless. Kalau betul-betul kat survey, mana boleh buat? Kalau saya kat balik pulau, balik pulau memang UMNO kuat. Tapi Alhamdulillah saya balik, saya menang. So kalau betul-betul, kalau saya sendiri cakap kat dia, kata, bos, ini political suicidal. No. Kalau dia betul just nak please, orang kata the gallery, kita duduk kat Washington DC nak please gallery apa macam tu. So jadi tidak, because out of conviction and courage and belief lah. And belief ya. So itu yang kalau kita lihat apa yang Datuk Seri katakan pada sebelum ini, lebih kepada apakah agenda parti kita dan cita-cita, dan dari segi survey mungkin sedikit sebanyak mempengaruhi dari aspek kajian, tetapi gerak kerja tu yang lebih penting Tapi saya rasa isu yang tentang 51% ni mungkin pada 51% mungkin yes, betul, kita setuju. Pada masa sekarang kita pun tengok dalam social media, kita tengok apa dalam perbincangan masyarakat, mereka tengah duduk dan melihat, sit and wait to see what happens. That's what I think, apa yang kita nampak daripada pandangan. Tapi intelligence tu saya rasa kita kena look at two scopes of intelligence. Yang ada yang I sit and wait, dan kedua is I know what I'm going to already do. Sebab apa yang berlaku dan terjejas di dalam keadaan politik zaman sekarang, hari ini, mereka rasa okey, pertama sekali ada masa isu melompat ni, mereka pun marah, upset kan, pertama. Kedua, mereka sekarang melihat okey, kalau itu berlaku, untuk undi saya untuk masa hadapan topik 2019, saya akan memilih individu yang bekerja, individu yang konsisten, individu yang mungkin sustainable dengan apa dia buat di kawasan beliau, you see, ataupun di mana-mana, ataupun untuk parti itu, ataupun untuk rakyat. Tapi there must be consistency kepada individu-individu. Baru mungkin masyarakat akan mengundi kepada individu sekarang. So nak mengatakan mereka tak melihat, tak arif dengan isu-isu ni, mereka arif, saya rasa. Mereka arif dengan isu-isu ni. So kita tidak boleh tinggalkan 5% ni, you have to win the hearts. Kita kena menangkan apa yang kehendak mereka sebagai rakyat, kan? Okay, we are going through tough times hari ni kan, dengan COVID. We always discuss ni dalam kita punya perbincangan setiap episod. Tapi bagi saya, COVID ni adalah satu platform melihat kalau boleh tak kerajaan ni govern the country dengan betul. This is the worst case scenario. So mereka akan lihat adakah adakah kerajaan yang akan datang masa depan boleh mereka buat lebih baik. So inilah polisi-polisi yang kena cari sekarang, dan saya rasa Datuk Seri Anwar sekarang is talking about these issues. So menunjukkan kepada masyarakat, I can handle these problems. I know what to do. I know the correct people to do it. Bukan kata semua yang tak tahu buat lah sekarang. Bukan semua. We cannot handpick semua and say everybody the same. Mungkin ada yang faham arif, ada yang tak. So saya rasa ini, this is where 51% ni is key to the future of the country. Cuma saya nak tambah sikit.
Seingat saya yang terlibat dalam perjuangan ni hampir 20 tahun lebih, ada satu kata kunci yang mana kita sentiasa jadi kita punya panduan yang dipanggil sebagai dipanggil the wisdom of masses. Wisdom masses. Okay, maksudnya macam Hans cakap tadi tu, bahawa kita tahu, kita mesti percaya bahawa rakyat tu dia melihat dan dia menilai. Okay. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu yakin bahawa kita ada agenda yang betul. Okay. Dalam konteks COVID ni, saya melihat COVID ni peluang untuk berhati keadilan. Sebab COVID ialah satu keadaan semasa tidak kenal bangsa, tidak kenal kaya miskin, tidak kenal kekuatan ekonomi sebagainya. Jadi apa maksudnya itu? Agenda kita ialah agenda adil. Inilah peluang kita cuba mereform semua dasar, tetapi kadang ni ialah syaitan kerja reform bukan senang. Bukan senang. Dia panggil bukan sekejap boleh reform itu. Dalam pepatah bidang saya, any quick fix is oxymoron. Maksudnya kalau kita menjangkakan apa perkara kita boleh betul dalam masa yang pendek, itu perkara yang tak masuk akal. Apakah benda yang melibatkan keselesaan, contoh. So dalam konteks ni, saya rasa parti keadilan patut berdiri dalam dalam satu dengan yakin bahawa inilah yang kami selalu cakap sama ni. Jangan buat dasar berdasarkan kaum. Jangan buat dasar berdasarkan ini Allah Ta'ala, divine intervention. Maksudnya keadaan semasa tu yang mengajar kita bahawa hari ini dah tak boleh dah benda tu. Dan terbukti. So jadi saya rasa apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap selama ni, ketuanan rakyat, bukan lagi ketuanan kaum. Bukan lagi orang kata apa dia ni berdasarkan identiti. Yang asal perlu kita buat based on needs. Based on needs macam sekarang ni. Jadi hari ni baru rupanya kita tak boleh paksa dia bercakap. Dia sendiri dipaksa bercakap oleh rakyat. So hari ini saya lihat inilah masa untuk berhati keadilan. Inilah masanya ya. Ini masanya. Okey, jadi kalau inilah masanya, jadi ini adalah satu isyarat yang perlu kita ambil berat juga. Kerana 51% ni bukanlah satu peratusan yang sedikit. Dan kita sentiasa diperhatikan. Jadi seperti Datuk Hans kata tadi, siapa yang konsisten, siapa yang sustain, itulah yang mereka akan pilih pada PRU akan datang. Tapi saya tertarik juga, tadi kebetulan YB ada sebut tentang isu double standard. Kalau kita lihat pada hari ini, kalau di media sosial banyak diutarakan isu double standard ni ya. Bukan setakat dari aspek SOP, rentas negeri, tapi juga yang terbaru berkait dengan compound. Jadi memandangkan YB merupakan seorang pengamal undang-undang ya. Jadi bagaimana YB melihat aspek ini ya? Kerana rakyat sendiri pun kalau kita lihat pada hari ini dah mula memberikan reaksi mereka. Kena pula dengan pengumuman tindakan yang diadakan sekarang ni bukan makin turun bilangan yang positif, tetapi semakin tinggi pula. Apa komen YB? Okey. Undang-undang ni kadang-kadang rakyat ingat satu perkara yang asing. Tidak. Pertama sekali undang-undang tu mesti lulus common sense. Lulus common sense. Pertama, dia kalau betul saya cakap. Ini bawa tulis ni. Betul. Kena lulus common sense. Sebab istilah yang saya belajar dia bunyi macam common law. Dia mesti benda yang common, yang biasa, kebiasaan. Kedua, ini prinsip tinggi sikit lah. Tapi maksud dia lebih kurang sama. Dia mesti ada dipanggil predictability of law. Predictability of justice or injustice. Maksudnya bila kita buat sesuatu tu, dia mesti predictable. Jadi saya fikir apa bahasa Melayu ni kan. Jadi saya cuba istilahkan, saya tulis buku. Saya kata keterdugaan undang-undang. Kita boleh duga benda tu. So kalau kata hari ni, yang miskin kena macam ni, yang kaya kena macam ni, jadi benda tu dah tak predictable. Betul. Jadi itu bukan rule of law. Jadi dalam hari ni saya nak beritahu kepada apa ni yang melihat, rule of law ni berbeza dengan rule by law. Rule of law ni bermaksud tidak ada mana-mana institusi yang boleh membatasi. Maksudnya kata kalau hari ni ada satu institusi lain, orang ni semua sama. Tiba-tiba dekat dia tak boleh. Itu rule by law. Rule by law. Ya, rule of law yang kata di Malaysia ni, keluaran perlembagaan keluaran undang-undang ni, mestilah yang mana yang miskin pun diadili sama, yang kaya pun diadili sama, yang apa dia ni, yang orang kata ada kontak pun, kayangan tak kayangan pun mesti sama. Sehingga itulah orang seingat saya lah janji kemerdekaan kita dalam pemasyuran kemerdekaan tu, dia kata negara ini perlu dibina di atas asas keadilan, liberty, demokrasi. Tapi benda ni orang tak sebut dah. Saya yang terkilan tu. Saya tengok banyak dalam media apa kan, perkataan justice ni dia macam hilang dalam vocabulary. So bagi saya kita perlu mainstreamkan benda ni bahawa inilah asasnya. Tapi saya rasa justice tu boleh digunakan bila diperlukan pada masa. You tak boleh pada masa sekarang it's like kita rasa
bila isu ni berlaku, this double standard akan berlaku. Ini we look at it in a different way lah. Okay. Tapi bila kita nak gunakan legalities atau rule of law tu, boleh digunakan bila diperlukan. So ini yang satu injustice that we have to look at. You see, as you say tadi, so the double standard, kita kena always, apa-apa regulation dalam governance or even rule of law as we say, harus diperhatikan kepada dua-dua side. The question of rich, poor, tidak mengira bangsa, it has to be a neutral consistency, that semua orang tahu. And kita tahu, di mana rakyat tahu, kalau saya buat sesuatu, this is dia punya penance ataupun rule yang akan diletak di depan saya. Masalah rakyat kita mungkin tidak tahu. Macam saya pun tak tahu. Saya bukan lawyer. So saya tak tahu all the rules on that governs the country. Kan? So ini mungkin satu benda yang kita boleh buat is dalam sekolah. Dulu kita ada kesedaran civic. Kenapa kita tidak didik anak-anak muda kita dengan menggunakan these issues di mana mereka akan digunakan. Mereka akan gunakan in their life. Bila mereka jalan di jalan, mereka bawa kereta ataupun apa-apa kesalahan mereka, dia orang tahu inilah apa tindakan yang berlaku pada saya. You see? So these are things yang saya tak belajar masa sekolah. Hanya kalau saya pergi nak jadi seorang peguam macam YB, lain perbezaannya. But the basic needs of kita punya youth atau anak-anak muda kita, dia harus tahu. You see? Betul. Apa-apa yang ada dalam segi akta, pendapat saya, rakyat harus tahu. So why are we campaigning these things to the rakyat? Kenapa kita tak beritahu kepada rakyat? So tidak akan di-question, tidak akan ditanya, tidak akan dipersoalkan. Kedua, saya tahulah macam mana kalau saya nak pergi ke A ke B, inilah undang-undang ni. Saya kena atur, saya kena ikut undang-undang. Ini kita buat, lepas tu baru fikir balik. Alamak, ada kesalahan ni kan? Saya rentas negeri macam ni ke? Baru nak mencari. So these are things we have to look at. Cuma satu point yang saya nak tunjuk dalam konteks politik macam mana parti ni telah bergerak. Saya ingat lagi, dulu walaupun katakan Lord Presiden Tun Salleh Abbas dibuat, rakyat tak faham sebab tidak ada yang buat kerja-kerja pendidikan. Tetapi apabila berlaku kepada ketidakadilan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, rakyat faham apa itu mala fide. Rakyat faham apa itu habeas corpus. Kerana apa? Kerana parti itu mendidik. Gerakan reformasi mendidik hingga ke kampung-kampung. Sebab itu undang-undang ni, saya mengamal undang-undang, dia bukanlah satu perkara yang asing. Undang-undang ni dia mesti dia serasi dengan benak naluri rakyat. Okey, jadi literasi rakyat tadi tu mesti berlaku. Sebab itu saya melihat parti keadilan ni, sebab tu kalau saya dulu kebetulan jadi pengurusi Perubahan Antarabangsa, kalau saya pergi luar negeri, orang tanya saya, which party you from? Saya tak sebut parti keadilan rakyat. Saya sebut I'm from Justice Party. Which party you from? Parti mana? Parti keadilan. Dia bunyi lain. Dia resonate. So sebab tu bila minta maaf lah, saya kata kalau kita tak jangan panggil lah parti PKR. Parti mana? PKR. Dia tak resonate. Tak resonate. Dan sebenarnya secara legal pun parti itu didaftar asas dia Parti Keadilan Nasional, singkatan dia keadilan. Malah dulu kita cuba buat K kecil, A adil tu besar, nak bagi adil tu sebab dia bermulakan gerakan adil. Saya ingat lagi, kebetulan saya jadi peguam pada perhimpunan Kesas Highway 100,000 tu. Saya ingat lagi, saya cerita kat sini, tengok Allahyarham Fadeno, tengok gambar Datuk Seri Wan Azizah duduk atas kursi roda, nak kena tembak kanister. Itulah perjalanan tau. Jadi saya katakan bahawa gerakan gerakan keadilan ini telah membina satu generasi baru yang mana dia bagi moral kompas dia apa tau? Antara zalim dan adil, kita pilih adil. Antara memihak pada yang kaya dengan yang yang miskin, yang perlu dibantu, kita memihak. Itu dia bina satu adil tu, bukan satu undang-undang, dia jadikan satu moral compass. Itu kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bina generasi baru. Dan saya yakin Hans, saya tengok pada jauh lah, ini nak cakap tahniah lah. Apabila dia berdepan sebagai pengurusi finas tu nak buat keputusan antara hak dan batil tu, dia memihak pada yang hak. Itu saya cakap. Tapi ramai nak persoalkan lah. Dia cakap salah kan. Kalau cakap salah, dia cakap salah juga. Orang tak boleh cakap melainkan orang pada tempat tu. Dia belum tahu apa kita buat kat dalam office tu. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara memihak kepada kemewahan jawatan atau memihak kepada rakyat. Dia ambil memihak kepada rakyat. Itulah test dia tu. So bagi saya, dalam konteks undang-undang tadi, parti ni secara tidak langsung sebenarnya dia mendidik rakyat. Sebab tu isu double standard ni, bukan parti kita bercakap, rakyat dah bercakap. Dah 20 tahun kita kempen tu dalam ruang awam, di kampung dan juga di bandar. So saya rasa sebenarnya benda yang baik ni kita perlu iktiraf. Sebelum pergi ke commercial break, saya nak tanya satu je, quick jawab, cepat je jawapan ni. Okay.
rasa bila double standard ni boleh dihapuskan? Straight up, straight question. Sebagai saya rakyat, saya pengundi. Saya nak tahu when is this going to end? Bilakah double standard ni can how do you end it? Kita perlukan teladan. Teladan ya. Kenapa ketika saya tengok orang nak question ni Aziz Susah, 20 tahun jaga Kelantan, satu corruption dia jaga. Dia jaga. So apabila pemimpin kata daripada Perdana Menteri, ketua hakim dan sebagainya menunjukkan teladan. Kerana bagi saya we need enlightened leader to enlighten the country. When enlightenment happen baru ada renaissance. Macam saya cakap tu, renaissance ni pembaharuan, idea baru. Hanya berlaku bila ada enlightened leaders. Jadi hari ini yang kita perlukan ialah bukan saja pemimpin biasa, pemimpin yang mampu mencerahkan minda rakyat dan menunjukkan teladan-teladan yang baik. Jadi hari ini kekurangan teladan. Dia kata tadi kata tak ada double standard. Dia yang buat undang-undang dia double standard. Dia penguasa dia double standard. Jadi macam mana? Tapi kalau dia kata bayangkan hari ni Hans jadi ketua institusi dia, dia ada teladan yang baik. Saya jadi satu institusi saya ada teladan yang baik. Benda tu akan turun ke bawah. Teladan bagi saya buat. Itu jawapan pendek saya dah. Perlukan teladan. Jadi kalau kita lihat keywordnya adalah teladan. Dan daripada situ kita akan dapat lihat bagaimana keadilan mendidik rakyat dan memberikan teladan yang baik supaya di situ reform boleh dapat dilakukan dengan lancar. Jadi sebelum kita sambung dengan soalan yang seterusnya, kita akan berhenti rehat seketika. Kita tonton video yang disediakan oleh studio kita Budak Ampang. Kita jumpa sebentar lagi. Bertemu kita sekali lagi dalam episod Terus Terang. Pada episod kali ini kita bawakan seorang tetamu yang merupakan seorang yang mahir dan memahami aspek undang-undang, iaitu Yang Berhormat Senator Yusmadi Yusof. Jadi sebelum kita berhenti rehat tadi, kita telah mengupas dari aspek kajian yang dilakukan oleh INVO, lepas tu dari aspek double standard. Jadi yang untuk soalan kali ini saya nak tanya kepada YB satu soalan yang berkait dengan isu yang terkini, iaitu apabila baru-baru ini Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan PKP sekali lagi, yang mana kalau kita lihat rakyat sudah memberikan respon yang pelbagai. Lebih-lebih lagi nak dekat dengan Aidilfitri tak lama lagi. Jadi pada pandangan YB lah, sejauh manakah pengumuman kali ini memberi kesan kepada rakyat, lebih-lebih lagi usaha kerajaan dalam menangani pandemik ini tidak menunjukkan sebarang isyarat yang akan berlaku penurunan. Silakan YB. Okey, pertama sekali saya tengok benda ni dia panggil apa tau? Gambaran kita panggil competency of the current government. Kenapa saya kata itu? Sebab kita ambil secara rawak. Negara-negara yang berjaya menguruskan perkara ini dengan baik, efektif, New Zealand dan sebagainya itu, kekurangannya ada 3 perkara. Pertama sekali, dia ada trust of the people. Bila the government have the trust of the people, baru dia cakap apa pun rakyat percaya. Kalau bermula tak ada trust, dia trust deficit, kat situlah dia bermula dia punya kelemahan itu. Kedua, dia mesti ada capacity. Jadi capacity ni ialah gambaran kepada pengalaman, lepas tu dia punya delivery system. Tapi hari ni kita mempunyai menteri-menteri yang saya rasa saya nak kata tak ada capacity tu, saya cakap macam inilah, lemah. Tak efektif. Okay. Sebab hari ni kita tengok untuk vaksin sampai ke bawah belum sampai.
Belum. Yang miskin-miskin di luar bandar semua terlambat. Kedua, kita tengok pula ada kenyataan daripada Menteri Sains kata okay, hari ni siapa dah divaksin boleh rentas. Saya dengar dia ada ke kuasa ni cakap dia sebagai Menteri Sains. Ataupun kena tunggu Menteri Kanan. Dia bukan Menteri Kanan. So benda-benda macam ni saya tengok ini menggambarkan bahawa kapasiti tak ada. Akhir sekali kena ada accountability. Betul. Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap democratic accountability tu, inilah maksud dia. Jadi benda-benda ni semua, apa maksud accountability? Jadi kalau katakan ada laporan bahawa procurement ni ada masalah, itu harilah masa peringkat awal tu. Dan pula hari ni cerita penguasaan semua, benda ni perlu ada accountability. Barulah rakyat yakin. Sebab keyakinan ni dia bukan perkara yang hanya top down. Dia bottom up juga. Maksudnya hari ni yang saya lihat kerajaan pendekatan dia ingat keyakinan rakyat ni hanyalah satu perkara yang one way. Dia announce je, kerja dia announce je. Dia tak tahu rakyat ke bawah dia tak percaya dah. Kan? So benda tu saya rasa dia lepas pandang. So jadi apabila perkara ni dia istiharlah PKP 1 ke PKP 2 ke 3, kalau 3 elemen ni tak ditangani dengan baik, takkan efektif. So, sebab tu hari ni reaksi kebetulan tadi saya rumah saya dekat Bandar Dalam tu. Saya cross ke KL, lepas tu tadi program ada di Taman Medan. Rata-rata saya tengok reaksi yang saya risau untuk nak bina dasar public policy dan undang-undang. Perkara yang paling susah dia panggil apa tahu? Membina kepercayaan. Bukan nak membuat satu undang yang lain, nak buat orang kata apa dasar-dasar, tidak. Yang paling susah tu nak bina kepercayaan. Yang saya khawatir apabila rakyat hilang kepercayaan. Kata hari ni ada tadi reaksi tadi di Taman Medan, saya tanya, abang rasa nak ambil vaksin tak? Saya macam mana nak ambil? Saya tengok macam tak percaya lah. Ada yang kata maklumat dia macam ni, lepas tu kata macam ni. So saya dengar benda tu sebagai seorang pemimpin, saya risau. Jika ketidakpercayaan itu pergi ke tahap yang besok, susah kita nak bina semula. Sebab dia melibatkan agensi kerajaan, melibatkan sebab apa macam itu. Dalam dunia public policy, saya cerita sikit, memang terbukti state ataupun kerajaan ialah satu institusi yang paling efektif untuk menyampaikan manfaat kepada rakyat. Public goods. Dalam konteks ni, public goods ini ialah health. Jadi kalau ketidakpercayaan kepada rakyat kepada kerajaan itu melampau, terbukti. Kita tahu keterbatasan NGO, kita tahu keterbatasan pihak korporat, motif dia lain. Sebab itu di dunia manapun, negara yang berjaya apabila state driven tu, maksudnya negara tersebut dengan jayanya buat sebab kepercayaan itu. So rakyat saya ini yang paling saya risau ialah kerajaan, kalau boleh saya cakap lah inilah, kita walaupun beza parti tapi isu COVID ni kita perlu bersama, perlu turun ke bawah. Sebelum perkara tersebut, dia punya distrust tu membengkak. Saya tahu benda tu ada. Satu pula, kita kena tahu perkara ni adalah perkara sains. Sains melibatkan data. Kalau ketelusan tu tidak ada, macam mana? Benda tu saya tahu. Kalau bermula pada situ, kalau saya bercakap dalam bahasa yang agak dulu orang kata apa, secrecy is security. Maksudnya apa? Kita perlukan Official Secret Act. Kita perlukan, sekarang ni security maksud transparency is a security. Rakyat akan lebih rasa secure apabila dia tahu keadaan sebenar. Kita dah tak boleh zaman dulu lah. Zaman saat lagi orang kata apa, jerbu. Pembacaan tertentu kita kena sorok supaya rakyat tak panik. Rakyat sekarang ni akan lebih tak panik kalau dia tahu keadaan sebenar. Tapi bagi sekarang dengan dulu, masa dulu kita tidak ada social media sehebat ini around the world. Dulu kita baca daripada surat khabar kebanyakan mungkin dikontrol juga kan. So dengan social media, informasi sekarang akan keluar macam-macam. Dan walaupun informasi itu adalah informasi yang sebenarnya benar, tetapi kita menggunakan ayat yang terbaik yang untuk cover everything is fake news. Apa-apa sekarang fake news. Ni fake news. Ni fake news. Betul atau tidak fake news? So kita pun question di social media, adakah informasi itu benar atau tidak? Sebab kalau keluarkan dan orang tak nak informasi itu keluar, dia akan counter dengan dia punya agensi. Inilah fake news. Dia blast up. Dia pakai dia punya agensi bawah-bawah tu, blast up ni semua fake news.
So sebagai rakyat kami pun confused, as you say tadi, we are confused dengan decision. Kadang-kadang dulu pas pemmulaan waktu kita lockdown, kita selalu tanya soalan nombor, betul ke 4,000 orang ni? Betul. Mungkin benda tu betul. Mungkin fakta tu adalah betul. Tetapi kenapa rakyat bertanya? Betul ke ni? Ke ada political agenda ni? Betul. So this is what you just said tadi. Trust. The trust. Rakyat, even me lah, I always speak as a rakyat. Saya selalu bercakap sini sebagai rakyat. Saya tidak mau bercakap sebagai politician, saya tidak mau cakap sebagai rakyat. Saya nak trust my country. Saya nak bergerak ke mana-mana di Malaysia ni, saya tahu I'm safe. Saya ni secure. Kesihatan saya ada, pekerjaan ada, boleh cek makan. Orang-orang keliling kita boleh cek makan. Ini yang kita nak. The trust. Adakah saya keluar daripada universiti, adakah esok ada kerja untuk saya? Itu dah persoalkan. That is questioning already the country. This is where kita kena start to change the reform of the mindset. Saya nak tambah sikit dalam konteks ni. Trust tu datang daripada mana? Dalam istilah politik, trust come from the consent of the governed. Siapa yang bagi consent to govern ni? Rakyat. Sebab tu ada kaitan balik ke isu mandat. The consent to govern ni datang daripada rakyat melalui pilihan raya. Jadi consent yang diberikan to govern ni, hak untuk memimpin, memerintah, rakyat bagi kepada orang lain. So bila orang lain yang perintah, sebab tu sampai ke sudah, saya kata kalau isu tak selesai, masalah-masalah lain pun akan jadi kurang efektif lah. Kurang efektif. Okay. Jadi dalam konteks ini, benda ini perlu diselesaikan. Saya mengandaikan apabila berlaku perubahan, kita tahulah pilihan raya 2018 tu agak sengit. So kurangnya kita adalah sikit jiwa besar sikit. Kita buat team of rival. Kebetulan isu yang timbul ni isu yang sangat bipartisan. Saya mengandaikan yang tu, tapi kebetulan saya duduk kat Dewan Rakyat, sekarang ni saya duduk kat Dewan Negara. Saya tengok benda tu tak ada. Sekurang-kurangnya saya beri contoh. Obama dia naik. Dia tahu tu economic crisis. Dia buat team of rivals. Maksudnya dia ambil Republican juga, dia ambil lah juga. Sebab ini saya tahu. Sebab itu bila ada kawan-kawan daripada Perikatan Nasional, Yusmadi, kita kena rekonsiliasi nasional. Saya kata kau sebut tapi kau tak buat. Contoh, dia betul bagi contoh. Dia kata tengok ni negara seberang, Prabowo pun dah masuk join Jokowi walaupun sama-sama lawan. Dia kata sebab dia buat. Kau ada buat. Nantilah Anwar Ibrahim bagi jawatan paling tinggi sebab dia ketua pembangkang. Dia yang dipilih. Kalau dia dilihat oleh rakyat yang memilih dia ada peranan untuk menyelesaikan COVID ini, saya yakin keyakinan tadi itu akan timbul. Sebab perkara tu yang mereka balik kampung. Baru ni saya bagi contoh kecil. Ada seorang pakcik ni jual air tebu dekat rumah saya. Dia kata, "Babi saya balik Pai Bunta nak mengundi sekarang apa dah jadi?" Dia jadi marah. Lepas tu dia pula, "Ini yang menteri gaji buta." Kalau kita dah marah ni, menteri cakap apa kita tak percaya dah. So jadi bagi statistik memang tak percaya. So benda tu bagi saya yang boleh cadangkan kat sini supaya kita lebih konstruktif lah. Saya cadangkan, now kerajaan perlu mengiktiraf ketua pembangkang ni setempat yang wajar. Parlimen perlu berfungsi balik. Perlu berfungsi semula. Betul, kembalikan keyakinan. So dekat situ bila diberikan semula, so dari aspek konsep to govern tu akan timbul balik ya. Jadi berkait tentang consent to govern tadi, jadi mungkin ini sebab kita pun dekat penghujung masa juga. Tapi saya tertarik nak tanya satu lagi soalan kepada YB ya. Yang mana sepanjang PN menerajui kerajaan, tadi pun kita dah bincang yang mana banyak isu yang sebenarnya memperlihatkan kegagalan dan kelemahan dari aspek urus tadbir. Jadi bukan saja mereka gagal sebagai kerajaan efektif, tapi juga dari aspek democratic accountability. Kebetulan YB ada sebut tadi ya. Jadi apa pandangan YB yang mana sekiranya PH diamanahkan sekali lagi untuk menerajui kerajaan selepas PRU nanti, apakah yang PH perlu lakukan untuk membina budaya politik sihat kepada rakyat dan negara? Silakan YB. Okey, pertama sekali kadang-kadang bila kita nak cakap topik ni, dia jadi orang kata macam satu topik, macam topik yang perlu kita fikir. Saya kata tak. It start from daripada rumah. Saya cakap nak akhlak, etika, budaya ini pada rumah. Saya bercerita dalam konteks yang agak kelakar lah. Satu hari dulu masa 2008, isu lompat dah ada dah. Dah ada. Bayang baru lompat, kuliah bandar baru lompat, apa dia ni, ramai lah. Tiba-tiba satu hari sebelum saya apa-apa kan, mak aku panggil. Di, datang ajak. Hang jangan buat perangai macam dia ni. Pasal apa? Hang tahu tak bila hang buat macam ni, siapa punya marah? Mak punya marah tau.
Saya cerita kawan-kawan, saya kata itu macam tu, saya tak payah tunggulah parti saya ke nak tunggu undang-undang, kalau ada lah. Ini dia bermula pada situ satu. Okay. Jadi apa yang saya masukkan ialah kita hari ni, kalau boleh saya cadangkan dekat kami Polis Budak Ampang ni, kita perlu gerakkan satu gerakan, nama dia Global Network ataupun National Network for dia panggil Ethical Leaders. Ethical Leaders. Apabila kita bermula macam tu, mana-mana leader yang berlawanan akan jadi off relevant, maksudnya tak relevan, jadi irrelevant. Jadi bayangkan hari ni yang mana kita perjuangkan, katalah saya cadangkan kat kami Budak Ampang lah. Kebetulan yang melompat-lompat tu jiran kat sini juga. Jadi bila buat macam tu, kita mendidik rakyat. The future is about ethics. The future is about justice. Apa kami masukkan tu ialah kalau kita memilih pemimpin itu pemimpin yang beretika. Pemimpin beretika ni bukan bermaksud dia kata saya tak belum kena didakwa. Tidak semestinya. Etika ni satu benda yang lebih tinggi. So bagi saya hari ni, benda tu perlu digerakkan kerana saya yakin bukan saja perkara ini relevan di Malaysia, relevan di rantau, relevan di dunia. Saya beri contoh. Kenapa negara-negara lain dia memilih pemimpin yang contohlah saya beri contoh. Jacinda Ardern tu. Sebab dia menunjukkan dia seorang ibu muda yang punya etika, yang sangat empati. Wujud lagi pemimpin-pemimpin negara lain yang menunjukkan bahawa dia orang kata apa, sikap perhatian dia itu contoh macam di India, Arvind Kejriwal. Dia mengalahkan parti-parti BJP ke Kongres ke di New Delhi. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan bahawa dari segi political finance dia, dari segi gerak dia sangat beretika. Jadi kalau hari ni kita besarkan perkataan etika ni sebagai satu garis baru untuk politik Malaysia, saya yakin rakyat akan melihat bahawa siapa saja yang tak mengamalkan etika ni, kita perlu angkat sampai jadi piagam baru berpolitik. Piagam baru berpolitik mesti beretika. Kalau itu dibesarkan, katalah ini saya cadang kat kawan saya lah sebab kenal dia. Tiba-tiba dia wujud sebagai a living model of ethical leaders. Why? You tak ada nak benda-benda korak-korak ni, tak ada apa semua. Jadi rakyat melihat. Jadi benda ini dia akan menjadi suatu contoh balik pada tajuk teladan tadi. Jadi benda tu barulah ada benda dia panggil inspiring politik. Bila inspire tu dia bukan kat sini dah, dia sampai sini. Betul. Jadi itu yang hari ini tu saya kata yang saya rasa itulah potensi sebenar parti keadilan. Jadi bagi saya balik pada etika politik ni perlu menjadi satu kita panggil nahdah, satu domer politik, dan itulah dibina oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana kami ni masa tu dah 20 tahun ni satu generasi lah, dia dah bina satu generasi. Dalam konteks ini saya bagi contoh sikit. Boleh. Tunku Abdul Rahman dia bina itulah generasi mencapai kemerdekaan. Tun Razak generasi yang membina. Mahathir dan apa dia ni, Tun Hussein generasi yang memodernkan. Pasca pemodernan kita ada masalah baru. Inequality, kesenjangan. Kita ada masalah human rights. Kita ada masalah orang kata apa tadi, identiti politik. Jawapannya ialah ethics. Jawapannya ialah justice. Jadi benda itu kita perlu sejelas-jelasnya bahawa inilah masa parti keadilan ni. Core idea kita betul. Praktis kita pula setakat ni betul. Okey, kelemahan saya cakap inilah, bukan kita ada kelemahan. Lumrah. Saya kebetulan ada sikit pengalaman ke Timur dan Barat. Saya tengok transisi demokrasi ni, Ukraine lepas tukar berpecah. Zimbabwe, Mugabe jatuh berpecah. Saya di Tunisia pun sekarang ni ada juga. Musuh utama dia dua. Satu nama dia nepotism, satu nama dia clientelism. Apa maksud clientelism? Pemimpin dah tak jaga rakyat, jaga token. Itu tak boleh. Itu bos dia. Jadi bagi saya hari ni, tapi kalau budaya baru yang dibawa, mungkin boleh melalui kita Budak Ampang ni, banyakkan tonjolkan tokoh-tokoh yang membawa agenda politik beretika. Saya rasa benda tu akan jadi besar sehingga kan orang di Ampang ni melihat kayu ukur baru, indikator baru, memerlukan pemimpin yang beretika. Ini pada pandangan saya lah. Itu pandangan. It is a tough fight but is a doable fight. Okey, kalau kita lihat kepada secara kesimpulannya, perlulah wujudkan seorang leader yang mempunyai etika, yang mana daripada situlah insya-Allah apa saja isu yang kita lihat pada hari ini seperti distrust dan sebagainya dapat kita atasi dengan lebih efektif lagi. Jadi sebelum kita akhir, saya cerita sikit ni. Sebab saya sebenarnya dah 20 tahun dah kita 20 tahun dalam industri kreatif. Inilah kali pertama kita sebenarnya berbincang tentang isu-isu begini dengan editor Ismadi. Selalunya kita bercakap pasal kreatif kan. So saya nampak daripada dulu sampai sekarang mindset minda beliau, walaupun yes you're a lawyer, you have done a lot in your career, kematangan dan segalanya, you probably have a lot of people in industry in Malaysia, tetapi
saya nampak direction di mana kenapa YB bersama parti. Saya nampak sebab dulu pun apa yang YB cakap dengan saya dulu sampai hari ini, dari segi prinsip, our principles kan, is similar to what you saying today. Yang ini saya nampak ketara. So saya nak tanya kepada YB Senator kembali, consistency tu masih ada, patut. Dan juga seperti YB katakan tadi, pendidikan bermula dari rumah, ya. Okay. Jadi itu saja untuk episod kali ini yang kita boleh kupaskan bersama tetamu jemputan kita pada kali ini. Jadi seperti biasa, teruskan menyokong program Terus Terang yang akan ke udara setiap Jumaat jam 10 malam sepenuh Ramadan. Dan untuk makluman kepada penonton Terus Terang, kita akan berhenti rehat seketika dari siaran kerana kita akan memberikan ruang untuk Hari Raya Aidilfitri, dan kita akan bersambung semula pada 21 Mei 2021 untuk episod yang seterusnya. Jadi saya pun nak ambil peluang ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua di rumah. Kita ikut SOP kepada kawan-kawan semua, tak kira di mana, dan harap semua sihat selalu, ya. Dan kita raya tak kira kaum, usia, kami harap akan bersama. Tapi mungkin SOP tu mungkin 10 ke 15 orang saya rasa kan SOP dia. So tak ramai kan. So tahun ni saya tak pergi ramai rumah terbuka tahun ni. Mungkin ramai. Sedih juga. Sedih. Okey, YB mungkin ingin memberikan ucapan. Ambil peluang raya kali ini. Dan memang inilah maksud raya yang sebenarnya, apabila kita memahami permasalahan orang lain. Maksud puasa pun itulah juga, untuk kita merasai kesesaran orang lain. Betul. Dan COVID ini sebenarnya bagi saya dia balik kepada fitrah. Kalau orang kata Aidilfitri tu, hari raya balik kepada fitrah, itulah maksudnya. Bahawa kita perlu jaga kesihatan, jaga kebersihan, itulah. Jadi kena enjoy juga, kena happy juga. Okey, jadi itu saja untuk episod kali ini. Baik, kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Teruskan bersama program Terus Terang dari studio kita Budak Ampang. Kita akan pastikan anda berterus terang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.